Saudara Tinjauan Kesihatan Penduduk Nasional NPHS mendapati penyakit tekanan darah tinggi di Singapura naik hampir seganda sejak 2010. Pendeknya, penduduk tempatan mengambil lebih banyak garam daripada yang disarankan. Bagi menangani gejala ini, sesetengah pakar perubatan kini menyarankan agar pemerintah mengambil langkah lebih berani lagi dalam isu pencegahannya. Dalam analisis berita malam ini, pakar kesihatan awam Dr. Hishamuddin Badarudin berkongsi pandangan dan cadangan beliau. Dalam beberapa tahun yang lepas ini, saya pun melihat ada lebih ramai pesakit yang mengidap penyakit darah tinggi, dan bukan saja pesakit-pesakit yang lebih berumur, tapi pesakit-pesakit yang muda masih ini. Data terkini Kementerian Kesihatan menunjukkan kes-kes penyakit tekanan darah tinggi kini menunjukkan tren peningkatan jangka panjang daripada sebanyak 19.8% pada 2010 yang melonjak tinggi kepada 37% bagi tahun 2021 hingga 2022. Tekanan darah tinggi adalah antara faktor risiko utama yang boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung, angin amar dan kegagalan jantung serta faktor risiko penyebab penyakit buah pinggang kronik dan penurunan kognitif. Ramai rakyat Singapura mempunyai gaya hidup yang sibuk. Jadi ramai pesakit saya mengatakan, "Doktor, saya tak ada masa lah untuk exercise, untuk bersenaman. Saya tak ada masa untuk masak dekat rumah. Um, ya. Dan mereka tidak ada masa untuk berehat. Nanti. Dan tidak ada masa untuk berjumpa dengan doktor. Jadi ini membuatkan mereka sukar untuk mencari masa untuk mengikuti cara hidup yang lebih sihat. Dan orang Melayu juga mempunyai risiko lebih tinggi menghidap tekanan darah tinggi iaitu pada kadar 40.5%. Ini berbanding orang Cina iaitu sekitar 37% dan India sekitar 31%. Budaya juga mempunyai peranan. Orang Melayu kita lebih cenderung mengambil diet yang tinggi garam dan lemak. Ini boleh meningkatkan risiko mendapatkan hipertensi atau darah tinggi. Kita juga kurang cenderung untuk bersenaman secara kerap dan lebih berkemungkinan mengalami berat badan berlebihan atau obesiti. Faktor-faktor ini juga boleh meningkatkan risiko untuk mendapatkan darah tinggi. Ketiga, orang Melayu lebih cenderung kepada faktor-faktor sosioekonomi yang lebih rendah. Faktor ini boleh menyukarkan untuk mengakseskan makanan sihat dan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Dalam usaha mengurangkan pengambilan sodium, HPB tahun lalu menumpukan usaha kepada strategi menggantikan penggunaan garam biasa dengan garam alternatif yang lebih rendah kandungan sodium. Ia juga mahu mengurangkan pengambilan sodium dengan 15% dalam 5 tahun ini. Menyifatkannya sebagai satu langkah permulaan yang baik, Dr. Hishamuddin bagaimanapun berpendapat langkah lebih berani lagi boleh diambil pemerintah. Saya cadangkan beberapa langkah. Pertama, kerajaan boleh menetapkan sesaran nasional untuk mengurangkan pengambilan sodium sebanyak, sebagai contoh, 50% dalam 10 tahun. Ia dengan mengambil langkah ini, ia akan menghantar mesej yang jelas kepada industri makanan dan orang ramai bahawa pengurangan sodium adalah keutamaan, adalah prioriti. Kerajaan boleh juga melaksanakan peraturan untuk mengurangkan kandungan garam atau sodium dalam makanan diproses dan hidangan restoran. Ini boleh termasuk menetapkan had sodium untuk kategori-kategori makanan tertentu. Satu lagi langkah yang boleh dilakukan, kata Dr. Hishamuddin, adalah dengan memberikan insentif kepada syarikat-syarikat pengeluar makanan. Kerajaan boleh memberikan insentif kewangan seperti pelepasan cukai
kepada pengeluar makanan dan restoran yang mengurangkan kandungan sodium produk dan makanan mereka. Ini akan menggerakkan industri makanan untuk menjadikan pengurangan sodium sebagai keutamaan. Jadi dengan mengambil langkah-langkah yang lebih berani ini, Singapura boleh menjadi peneraju dalam pengurangan sodium dan meningkatkan kesihatan penduduk. Prevalence hipertensi yang tinggi di Singapura memberikan tekanan ketara kepada sistem penjagaan kesihatan. Ini membawa kepada masa yang menunggu yang lebih lama untuk berjumpa doktor, ya, dan untuk katil hospital. Beban penjagaan kesihatan hipertensi juga dijangkakan meningkat pada tahun-tahun yang akan datang kerana populasi kita akan meningkat dan juga penyakit-penyakit kronik juga akan seperti obesiti dan kencing manis akan meningkat juga. Hakikatnya, saudara, penyakit darah tinggi adalah natijah daripada gaya hidup seseorang, terutamanya soal pemakanan.